Assalamualaikum, yo Shmina. Okey, hari ni kita nak borak pasal penubuhan organisasi hero yang baru dalam anime One Punch Man, iaitu Neo Heroes. Penubuhan organisasi Neo Heroes ni masih lagi belum berlaku dalam manga Yusuke Murata. Tapi kesemua anggota dan leader untuk dalam Neo Heroes telah pun direvealkan dalam webcomic chapter 110. Malah Hero Association dan Neo Heroes, kedua-dua organisasi tersebut merupakan organisasi yang berlainan, dan sistem macam mana hero-hero dorang beroperasi pun tak sama. Jadi untuk dalam video ni kita akan borak lah kenapa organisasi Neo Heroes ni ditubuhkan, dan adakah tim Neo Heroes ni jauh lagi better daripada Hero Association ataupun tak. InsyaAllah kita akan cuba merungkai segala persoalan pasal Neo Heroes. Dan kepada sesiapa yang tak suka dengan spoiler ke apa, korang boleh je skip video ni, ok? Sebab dalam video ni memang totally mengandungi spoiler. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Pasukan Neo Heroes merupakan satu organisasi hero yang baru telah ditubuhkan oleh Fuzi dan dibantu oleh Blue. Pasukan Neo Heroes ditubuhkan bertujuan untuk menggantikan Hero Association yang dikatakan orang dalaman mereka yang banyak korup dan sistem dorang beroperasi banyak kekurangan. So disebabkan sistem Hero Association ni banyak kekurangan dan boleh dikatakan sistem dorang ni banyak pilih kasih. Sebagai contoh, Hero Association lebih mementingkan hero-hero yang mempunyai potensi dan mempunyai kekuatan berbanding hero-hero yang lemah. Jadi dengan segala aspek kekurangan yang ada dekat Hero Association, pasukan Neo Heroes pun mengambil langkah untuk mengurangkan segala kekurangan yang ada dekat Hero Association, dan dorang perbaiki segala kelemahan yang ada dalam Hero Association. First, dari segi pemilihan hero dalam Neo Heroes pun memang totally tak sama langsung dengan sistem pemilihan untuk Hero Association. Kalau dalam Hero Association, hero-hero yang nak daftar jadi pro hero, dorang kena lepasi dua ujian, iaitu ujian fizikal dan ujian bertulis. Jadi lepas dia dorang dah lepasi kedua-dua penilaian tersebut, barulah dorang akan tahu level hero kelas mana yang layak untuk dorang hasil dari dua ujian tadi tu. So dengan sistem pemilihan hero dalam Hero Association pun kita boleh nampak lah tahap kekuatan kesemua hero akan dibandingkan dengan ada 4 peringkat, iaitu kelas C yang paling rendah, kelas B, kelas A dan kelas yang paling tinggi iaitu kelas S. Dan jumlah pro hero yang ada dalam persatuan hero sebanyak 546 hero. Manakala kalau dalam Neo Heroes pula, hero-hero yang nak sertai dorang tak perlu pun kena ambil ujian ke apa tau. Tak sama langsung macam Hero Association, tapi dorang sendiri yang akan direkrut oleh wakil dari Neo Heroes. Dan cara dorang rekrut ni pun dorang tak pandang dari segi kekuatan. Kalau hero tu tak mempunyai kekuatan superhuman sekalipun, tak ada masalah pun, dorang tetap boleh sertai pasukan Neo Heroes. Sebagai contoh, Mumen Rider. Selain dari itu kan, cara dorang beroperasi untuk berhadapan dengan monster pun bukannya mengikut atas dasar kekuatan je. Sebagai contoh, kalau dorang sedang berhadapan dengan monster ancaman demon sekalipun, hero-hero dorang bukannya dihantar secara individu untuk berhadapan dengan monster tu, tapi cara dorang beroperasi, mereka akan bergerak secara berkumpulan, dan dorang juga akan diketuai oleh seorang leader yang mempunyai kekuatan lebih kuat dari anggota-anggota biasa. Malah dorang juga akan cuba untuk mengurangkan kerosakan akibat dari pertarungan. Tu antara salah satu kelemahan dalam Hero Association lah yang telah diperbaiki oleh Neo Heroes, yang mana ada beberapa hero yang mempunyai kekuatan yang cukup hebat. Sebagai contoh, Tatsumaki sering melakukan kerosakan yang cukup besar selepas dari pertarungan. Dan disebabkan Neo Heroes ni boleh dengar pendapat dan ingin mengubah cara hero beroperasi, benda ni antara penyebab utama Cha Emperor bergabung dengan Neo Heroes. Banyak lagi kebaikan kalau pro hero bergabung dengan persatuan Neo Heroes. Antaranya, setiap hero yang sertai Neo Heroes akan terima suit tempur yang cukup hebat sehingga menyebabkan kekuatan dorang akan meningkat dengan mendadak. Lepas tu pendapatan dorang akan dinaikkan, disediakan tempat tinggal, dorang ada sediakan keperluan harian untuk hero, dan ada juga faedah untuk keluarga hero. Tapi walaupun dorang semua dilengkapi dengan suit tempur yang cukup hebat, suit tu juga mempunyai tempoh untuk digunakan. Kalau suit yang digunakan oleh hero-hero dalam Neo Heroes ni dah habis energi ke apa, sekaligus user tak mampu untuk menggunakan kemampuan dari suit tersebut sampailah suit tu dibaik pulihkan. Dan budaya membuli dalam kalangan hero yang kuat dan lemah pun tetap ada dalam Neo Heroes juga. Antara hero-hero kelas S yang telah bergabung dengan Neo Heroes ialah Metal Bite, Cha Emperor dan Super Alloy Dark Shine. Cumanya Super Alloy Dark Shine dah bersara menjadi seorang hero, dan peranan dia dalam Neo Heroes pula sebagai pelatih untuk generasi yang baru. Manakala Metal Bite dan Cha Emperor, dorang berdua merupakan leader untuk membimbing hero-hero yang lain sewaktu dalam pertarungan. Leader yang lain pula yang telah
dikenalkan buat masa sekarang ni antaranya Blue yang merupakan anak kepada hero kelas S ranking nombor 1 iaitu Blast. Malah Blue juga antara karakter yang dah tahu dalam webcomic akan Saitama seorang yang cukup kuat. Lepas tu A, Essel, Infelsinef, Raiden, Ryomen, Webigaza, Zaidas dan juga Suryu. Untuk anggota biasa pula yang dah tahu sekarang ni ialah Mumen Rider, Solitude, Mas Leo, Soda Pop Boys dan Neo Hunter yang lain. Tapi ada juga beberapa hero yang telah di-invite untuk sertai dorang, antaranya Janus. Cuma pada awalnya Janus memang nak sertai Neo Heroes sebab dia beranggapan mungkin sistem yang ada dalam Neo Heroes ni mampu untuk membuatkan dia bertambah lebih kuat. Cumanya last-last si Janus ni dia ubah fikiran. Dia tak sertai pun Neo Heroes disebabkan sensei kesayangan dia tu tak berminat untuk sertai Neo Heroes. So Janus pun apa lagi kan, dia mestilah nak ikut sensei kesayangan dia tu. Walaupun bagi aku si Janus ni bukannya macam anak murid untuk Saitama tau. Aku rasa lebih kepada orang gaji untuk Saitama. Tapi apa yang aku cerita semua tadi tu hanyalah kebaikan untuk Neo Heroes. Walaupun sistem dan cara diorang beroperasi ni nampak macam lagi better dan lagi perfect dari Hero Association, tapi yang sebaliknya diorang tetap ada sisi yang gelap juga. Antaranya diorang bukannya hanya rekrut pro hero je untuk sertai Neo Heroes, tapi diorang juga ada rekrut penjenayah, sebagai contoh pembunuh dan gangster. Malah diorang ni bertarung bukannya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tapi yang sebaliknya. Disebabkan itulah Speed O Sound Sonic pernah cakap pasukan Neo Heroes ni sebenarnya jauh lagi busuk dari dunia penjahat. Bukan tu je tau, Champion dan Metal Bat juga dorang ada syak sesuatu benda yang cukup buruk pasal Neo Heroes. Dengan Champion ada jumpa microchip dekat otak beberapa monster ancaman naga yang secara tiba-tiba kadar serangan dari monster ancaman naga meningkat dengan cukup mendadak. Jadi disebabkan hal ni membuatkan Champion rasa curiga lah kan, yang mana berkemungkinan besar ada benda yang trigger dan telah manipulate monster ancaman naga untuk mengganas. Manakala untuk Metal Bat pula dia rasa curiga apabila dia nampak Infelsinef dan Zaidat telah pun hidup kembali. Padahal kalau ikutkan diorang telah pun terkorban sewaktu dalam pertarungan, tapi secara tiba-tiba kelihatan mereka dua macam sihat walafiat je, macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Dan disebabkan tu Metal Bat pun cubalah untuk siasat apa sebenarnya yang sedang berlaku. Dan apa yang paling mengejutkan, mereka berdua telah pun diubah menjadi fully cyborg. So walaupun pasukan Neo Heroes ni seakan pasukan hero yang jauh lagi better dari Hero Association, tapi yang sebenarnya dalaman untuk pasukan Neo Heroes ni mempunyai sisi yang cukup menakutkan dan diorang mempunyai agenda yang tersendiri. Jadi bagi aku walaupun sistem untuk Hero Association ni seakan banyak kekurangan, tapi hakikatnya Hero Association tetap bertarung bagi untuk menegakkan keadilan. Dan dari segi kekuatan, dah tentulah pro hero yang berada dalam Hero Association mempunyai kekuatan lebih hebat dari Neo Heroes. Sebab hero yang ada dalam Neo Heroes, dorang lebih bergantung akan kekuatan suit tempur dorang. Dan disebabkan tu membuatkan potensi hero yang ada dalam Neo Heroes tak akan berkembang. Lain pula untuk pro hero dalam Hero Association. Walaupun hero yang berada di ranking yang bawah, dorang tetap mampu untuk mengembangkan potensi dorang untuk menjadi hero yang jauh lagi hebat dan mampu untuk meningkatkan kekuatan dorang. Jadi aku percaya sangat sewaktu berlakunya pertarungan di antara Neo Heroes dan Pro Hero, kelebihan akan lebih memihak kepada Pro Hero. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ini. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.